Kini ku datang lagi bersama lelumpur dosa. Tuhan, kini ku datang lagi mengadu 1000 penyesalan. Tuhan, terimalah hamba-Mu, kepangkuan rahmat-Mu Tuhan. Syukurku ke hadrat-Mu atas anugerah keinsafan. Terimalah taubatku ya Tawwab ya Rahim. Izinkan daku menagih maghfirah-Mu ya Azim. Ku dambakan agar taufik-Mu terus memimpin, kerana diriku masih perlukan bimbingan. Ku bermohon semoga ia kan berkekalan, kerana diriku masih banyak kelemahan. Akan ku susuri ranjau dan denai kehambaan, biar tunduk aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahal khair kepada semua para pendengar Radio Jawi. Anda sedang mendengar siaran langsung di facebook.com/Radio Jawi bersama dengan saya DJ Kaf, KAAFF, dalam segmen Jawikan Jiwaku dengan tajuk Anugerah Keinsafan. Tajuk pada pagi ini bukan sebarang tajuk, kerana tajuk ini saya pinjam daripada sebuah tajuk lagu yang sebenarnya saya jemput tetamu pada pagi ini yang menghasilkan karya lagu yang bertajuk Anugerah Keinsafan. Bersama dengan saya di konti Radio Jawi untuk kita congkil dan juga dapatkan pengalaman daripada beliau yang menghasilkan lagu ini yang bertajuk Anugerah Keinsafan bersama dengan saya. Tidak lain dan tidak bukan yang berbakat dalam penulisan dan juga puitis, bahasa-bahasanya dengan penuh puitis, iaitu saya bersama dengan Dr. Rohaili Elias Abdul Rahman bin Abdul Hamid, penolong pengarah kanan bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. InsyaAllah pada hari ini 3 Jamadil Awal 1443 Hijrah bersama dengan saya hari ini 8 Disember 2021, pada penghujung tahun ini, tahun 2021, kita sudah pastinya pada penghujung tahun ini banyak program-program berkaitan dengan retreat ataupun berkaitan dengan
perkara-perkara untuk kita mengukur ataupun melihat sejauh mana program perancangan yang telah kita rancang pada awal tahun ini. Di hujung tahun inilah kita perlu melihat banyak perkara dan aspek untuk kita dapat bersemangat untuk tahun-tahun akan depan untuk mengekalkan azam kita untuk meneruskan kehidupan kita. Pada hari ini, pagi ini bersama dengan saya Dr. Rohaili ataupun lebih dikenali sebagai Dr. Roy, bersama dengan saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, begitulah adanya kita. Alhamdulillah, sihat ala kulli hal. Pagi ni kita bukan nak tazkirah sangat Ustaz. InsyaAllah. Ya, biasa. Kita tajuk kita anugerah keinsafan. Itu pun boleh buat tazkirah tu. Boleh juga tu sambil-sambil Ustaz. Tapi tajuk pada pagi ni bukan sebarang tajuk lah. Tajuk dia agak istimewa, anugerah keinsafan. Kita ambil tajuk ni pada penghujung tahun ni Ustaz. Memandangkan tajuk ini ada kaitannya dengan karya yang Doktor hasilkan berkaitan dengan lagu anugerah keinsafan. Jadi bila lagu ni dilancarkan Doktor? Okey, kita lancarkan lagu ni pada hujung bulan sudah. Ya. Baru lagi? Saya beri dalam 10 hari, 11 hari baru. Jadi lagu ni merupakan lagu sepenuhnya karya saya. Yeah. Dan kita pun tahu penyanyinya adalah seorang yang sangat hebat. Jadi kita pilih dia lah. Supaya saya rasa lagu ni pun lagu yang baik. Lagu yang nak kata hebat, saya tak berani nak kata begitu. Tapi dengan menggabungkan insan-insan hebat, penyelaras muziknya dan juga penyanyi utamanya yang kita kenal, artis Malik Suhaimi ni. Maka kita harapkan ada impak yang besar pada lagu ni, insya-Allah. Jadi soalan yang pertama Ustaz berkaitan dengan apa yang terpapar di poster di skrin yang anda dapat lihat, anugerah keinsafan dialunkan nyanyiannya oleh artis Malik Suhaimi. Jadi kenapa dia? Kenapa dipilih? Kenapa dia? Ya. Kenapa dia? Sebab kita, saya walaupun sebagai penjawab tapi sebenarnya agak dekat juga dengan nasyid ni, ya. Kawan-kawan saya pun ramai penasyid. Jadi sebenarnya lagu ni agak lama juga saya cipta. Dan sebenarnya saya dah ada cipta 2-3 lagu sebelum ni. Cuma yalah, masa tu waktu mengaji kat Jordan sana. Tahun 1995. Ada kumpulan nasyid kot Ustaz? Kumpulan nasyid tu rasanya tidak kot. Saya tak menyertai kumpulan nasyid. Cukup saya di belakang tabir ni. Dan kita mengenal suara dia, suara yang agak sesuai untuk lagu-lagu yang bertemakan begini, ya, kejiwaan, kerohanian. Ya, maka kita pun alhamdulillah dipertemukan, dan perbincangan akhirnya dia pun menyatakan persetujuan dan dia pun suka dengan lagu ini. Maka kita serahkan kepada dia lah untuk mengalunkan lagu ini dengan sebagaimana yang telah dipersembahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepada semua para pendengar Radio Jawi, anda sedang mendengar temu bual saya bersama dengan Dr. Rohaili, penolong pengarah kanan bahagian pengurusan masjid. Tajuk pada hari ini 8 Disember, anugerah keinsafan. Bukan sebarang tajuk berkaitan dengan lagu ketuhanan ataupun nasyid lah Ustaz. Boleh sebutlah antara lagu atau memang nasyid pun. Semua pendengar boleh klik dalam YouTube. YouTube boleh search anugerah keinsafan, dinyanyikan ataupun dialunkan oleh artis Malik Suhaimi. Jadi boleh klik like, boleh berikan tanda sokongan kepada lagu yang dihasilkan ataupun dikaryakan oleh Dr. Rohaili yang merupakan penolong pengarah kanan di bahagian pengurusan masjid. Boleh tinggalkan komen di bawah sekiranya anda sudah mendengar ataupun anda baru saja mendengar. Boleh tinggalkan sebarang komen berkaitan dengan lagu tersebut agar karya-karya yang akan datang dapat dipelbagaikan, dapat diperkayakan dengan pelbagai mesej-mesej yang baik kepada semua masyarakat kita, insya-Allah. Jadi pengalaman Ustaz tadi Ustaz sebut berkaitan dengan penulisan lirik lagu ini, anugerah keinsafan ini sebenarnya telah lama menghasilkan karya ini. Jadi macam mana perjalanan daripada lagu ini menjadi lirik asalnya, kemudian pemilihan dari segi saya dengar di awal-awal video klip tadi tu dia ada bunyi seruling. Jadi susunan kompos muzik ini
Boleh doktor ceritakan tentang pengalaman? Okey. Sehinggalah terhasilnya lagu. Saya bercerita panjang sikit lah. Silakan. Okay, lagu ni kalau kita tengok dia satu tajuk yang saya pilih sendiri. Ya, sebenarnya lagu ni asalnya bercerita tentang realiti manusia lah kita. Ya. Ya, Ibnu Adam ni Rasulullah kata khata'. Dia jadi ustaz balik lah, minta maaf lah. Background dia memang macam tu. Dan lagu ni pun tercipta asal daripada rangkuman ayat Al-Quran ya. Ya. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala pun kata kat kita wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dalam Az-Zumar ayat 54 Allah kata kembalilah, pulanglah balik pada Tuhan kamu. Ya, dan menyerah dirilah kepadanya. Ya, min qabli ayatiyakumul azab. Sebelum datang azab Allah. Sumala tunsarun. Ya, kemudian kamu dah tak dapat bantuan apa-apa lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peluang. Dan sebab itulah ungkapan dia, di atas realiti kita ni manusia yang sering berdosa. Ya. Ya. Dan Rasulullah pun katakan begitu kan, kullu ibnu Adam khata', anak Adam ni banyak buat dosa. Khata' ni sirah mubalaghah. Jadi ustaz baliklah. Ya. Maksudnya sangat banyak buat dosa. Wa khairul khata'in. Tapi Rasulullah nanti setiap orang yang banyak dosa tu tetap ada peluang. At-tawwabun, banyak taubat. Lagu ni mengajak kita, sebab tu diungkapkan begitu. Diungkapkan apa? Tuhan kini ku datang lagi. Datang lagi tu maksudnya datang lagi. Tadi dah datang, semalam datang lagi. Sebab gitu kita khata' banyak buat dosa. Sama lelumpur dosa. Dengan dosa yang banyak ni datang lagi. Tuhan kini ku datang lagi mengadu 1000 penyesalan. Ni pun boleh nyanyi sebenarnya. Sedap boleh. Tapi bagi Malik suami lah. Kalau jadi Malik Rohaili nanti payah pula. Payah pula. Ya, kerja kat Jawi nyanyi pula. Jadi orang tak sonok pula nanti. Okey. Jadi begitulah ceritanya, cerita ketuhanan, kehambaan, realiti kehambaan kita. Dan ayat Quran yang banyak, surah At-Tahrim ayat 8 pun Allah kata tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, taubat dengan taubat nasuha, taubat yang boleh menginsafkan kita, mengingatkan kita janji-janji kita. Tapi realitinya kita manusia begitu. Dia lahir ilham lirik ni dulu atas rasa realiti kehambaan kita yang memang sekali gagal, jatuh, bangun. Dan saya sebenarnya terinspirasi dengan satu buku Islahul Qulub. Daripada tulisan Amr Khalid, ya, seorang penulis Mesir. Dia kata cerita satu hadis Nabi SAW yang pemuda tu datang pada Nabi. Dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku buat dosa, adakah dosa aku akan ditulis? Ni cerita lagu ni Ya. Ustaz nak tahu cerita lagu ni. Cerita ni lagu dia ada senario dengan hadis Nabi. Jadi Rasulullah kata, ya tak. Bila kamu buat dosa, kamu akan ditulis dosa kamu. Tapi kalau aku bertaubat, macam mana ya Rasulullah? Yumha, kata Rasul, akan dipadam. Begitulah, dia ulang pertanyaan 2 kali. Kalau aku buat lagi, ditulis. Kalau aku bertaubat, dipadam. Bertulis, buat, kena tulis. Bertaubat, padam. Jadi itu. Jadi realitinya memang gitu kerja kita. Ya, berbuat dosa tu memang watak kita. Nak nyatakan, nak tepis macam mana pun terlaku juga berdosa, maka atas realiti kita kena seling bertaubat. Sebab tu kini ku datang lagi. Itu ceritanya. Dan kita ambil pelakon-pelakon tu dengan skrip cerita, ya, orang isap dadah ni atau penagih dadah ni atas realiti begitu. Orang isap dadah kan susah, tuan-tuan. Ya, saya tak adalah pengalaman isap dadah. Ya, tapi tengok kawan-kawan, bukan kawan lah, kenal-kenalan, kita pun pernah berceramah kat ADK dan sebagainya. Kita tahu memang realitinya, ya, orang yang terjebak dengan dadah ni dia susah datang balik. Tak apalah, asal saja. Dan di hujung tu lelaki cerita sahabat Nabi tadi, bila mana dia tanya sampai bila Allah boleh ampunkan saya. Itu yang paling mahal. Sebab tu kita kena datang. Ya. Rasulullah sebut innallaha la yamillu minal maghfirah hatta tamillu minal istighfar. Allah tak pernah jemu untuk gunakan ampunan sehingga kamu sendiri jemu untuk mohon ampunan pada Allah. Allah tak bagi, tak ada masalah, dia tawab. Ya kan, ya tawwabu ya rahim, izinkan aku menagih maghfirahmu ya azim. Itu antara selingan daripada lagu. Kita sebut kalimah tawab tu atas realiti kita. Tagih rahmat Allah, engkau memang asal pengampun ya Allah. Engkau ready ampunkan, asal saja aku datang. Jangan jemu untuk mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang music arrangement ni, ya, kita lihat Abang Syukri Syahri itu sebab dia memang popular lah. Muzik nasyid memang dia pilih. Dan artis kita Ustaz Malik Suhaimi pun memilih mencadangkan dia. Dan saya hanya bersetuju semua benda yang lain. Ya, sebab pada saya, bila saya dapat Malik Suhaimi, saya beri sepenuh kepercayaan pada dia untuk mengurus yang lain. Video klip, artis-artis, lakonan dan yang lain saya serah pada dia. Ya, begitu je. Ya, dan apa saja dia hanya mencadangkan dan tak mengesan, dan semua cadangan dia saya terima 100%.
Cuma ada sedikit adjustment tu, saya ada atas kehendak saya lah. Masa recording pun sebab lagu ni ada alunan dia, ada nada dia yang saya guide lah sikit-sikit apa yang saya perlu, saya rasa feel dia lebih dahsyat sebab suara dia mahal. Suara dia dahsyat. Kalau kita ingat, suara dia sangat mirip dengan almarhum Ustaz Asri Robani. Semua orang tengok nota-nota bawah YouTube tu orang kata Allah teringat sangat. Jadi suara ni suara mahal. Jadi apa salahnya kita maximize kan, gunakan sepenuhnya suara dia tu untuk dapat feel lagu tu. Ya. InsyaAllah itulah yang sempat saya kongsikan tentang lagu ini. Ya. Jadi pada saya lagu ini kena difahami dan dihayati atas realiti kita. Dan kita semua kena melagukannya sebab kita adalah orang-orang yang Allah beri anugerah keinsafan. Okey, satu lagi, kenapa lagu ini dinamakan anugerah keinsafan? Sebab insaf memang anugerah. Ada orang tak insaf-insaf. Ada orang tak insaf-insaf. Tak boleh nak insaf, dia tak insaf. Kita cakap macam mana pun dia mengamuk, dia marah. Tapi alhamdulillah ada orang yang duduk seorang-seorang pun dia insaf. Dia anugerah datang dari Allah SWT. Maka keinsafan ni perlu dihargai dengan sedikit perasaan mengharap lagi. Apa dia? Taufik Allah. Sebab tu dalam lagu kan kita sebut terimalah taubatku ya Tawwabu ya Rahim, izinkan daku menagih maghfirahmu ya Azim. Apa lagu dia? Ku dambakan agar taufikmu. Kat situ mahal tu. Aku harapkan, ku dambakan agar taufikmu terus memimpin. Sebab dalam hidup kita ni ada dua. Ada hidayah dan taufik. Taufik Hidayah pemain badminton. Taufik Hidayat tu kenal kan? Tapi bukan kita nak cerita. Cerita taufik dan hidayat. Hidayah ni adalah ilmu, panduan yang kita dapat petunjuk. Tapi yang lebih mahal dalam hidup kita adalah taufik. Taufik ni Allah pegang, pimpin tangan kita untuk terus berada dalam daerah kehambaan. Dah mula dah tu. Dia kata akan kususuri denai dan ranjau. Sebab apa? Memang kena redah. Nak jadi hamba Allah kena mujahadah, kena lalu jalan susah, kena redah, masuk payah, masuk beluka, pijak, duri dan sebagainya. Sakit kan? Sakit. Nak jadi baik sakit. Tapi kena ada keazaman atas menghargai anugerah keinsafan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Artinya bersama dengan anugerah keinsafan kita kena selusuri juga, cari pimpinan Allah di ruang-ruang pengajian ilmu, dengar kuliah saya balik. Promote balik. Perbaiki amal ibadah kita, berkawan dengan orang-orang yang baik agar hidup kita terpimpin dengan anugerah keambahan yang Allah muliakan itu. Okey, kembali pada DJ. Terima kasih Dr. Rohaili atas perkongsian pengalaman, perkongsian berkaitan bagaimana perjalanan lagu Anugerah Keinsafan ini berjalan. Kita telah mendengar tadi bagaimana pengalaman doktor menulis lirik pelbagai. Saya rasa mungkin banyak lagi lirik akan dihasilkan oleh beliau. Bukan sahaja lagu, mungkin berbentuk saja ke doktor? Berbentuk apa-apa berkaitan dengan puitis, monolog yang boleh dikongsikan selepas ini. Jadi doktor, apa perancangan selepas ini doktor? Selepas menghasilkan lagu. Saya rasa ni yang pertama ke doktor? Ini sebenarnya dulu saya ada kompos satu lagu masa belajar, itulah saya cakap. Yang popular sikit lah kat Jordan tu, lagu Ashabul Kahfi. Siapa tuan-tuan nak tengok lagu tu, cari kat Google, dia ada audio sajalah, video tak ada. Zaman tu. Kumpulan Ibnu Sabil, anak-anak rantau di Jordan, anak Malaysia, dan lagu tu tajuknya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi Raihan ada buat, tapi saya buat dulu tu 95 tu. Raihan yang baru. Lirik yang sama dinyanyikan oleh Raihan. Lagu lain. Lagu dia bermula dengan di sini engkau lari membawa diri Ashabul Kahfi, lari dari kekufuran dan kezaliman, membawa imanmu yang kental pejal. Antaranya yang kita seru Ashabul Kahfi untuk bangun, kita tu bangkitlah untuk gempurkan dunia. Itu antara melodi lagu tu lah. Itu kena hidup kembali Ustaz lagu tu. Lagu tu insya-Allah kita panggil Malik Suhaimi nanti insya-Allah untuk dendangkan semula, untuk sebab saya rasa lagu tu melodi dia pun agak menarik. Sedap pada telinga dan dengar. Dan saya pun ada satu lagu lagi insya-Allah dalam proses. Insya-Allah siapa kalau boleh ada pak cik dia, mak cik dia orang kaya ke, tolong taja lagu ni insya-Allah kita kompos terus. Kita akan buat video klip dan lagunya.
Sebab kita kekurangan dana. Sebab buat lagu bukan macam berceramah. Berceramah dapat duit. Buat lagu sekarang susah. Kalau tak ada penaja, sebab tuan-tuan dengar, tuan-tuan terus download dan tak boleh jual. Jadi kita hanya fikir benda ni nak mengajak orang kembali pada Tuhan dalam satu media hiburan, media muzik, media YouTube, supaya orang dapatlah sikit bahan-bahan yang lain selain daripada hiburan yang melekakan atau hiburan semata. Hari ini kita ada hiburan yang mengisi jiwa. Jadi cuma kita perlukan siapa-siapa yang banyak duit tu untuk sama-sama menyumbang. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kepada semua para pendengar Radio Jawi, boleh panjangkan kepada sesiapa yang ingin memberi tajaan kepada karya-karya yang dihasilkan oleh Dr. Rohaili, boleh berhubung dengan beliau secara langsung, secara terus kepada beliau, yang mana kalau di bahagian pengurusan masjid ni Dr. Rohaili di unit pengurusan kubur. Nak menghasilkan lagu juga Doktor Tapi tugas hakiki dalam menguruskan kubur, saya rasa ada kaitannya juga dengan tajuk anugerah keinsafan ini. Mungkin boleh jadikan sebagai lagu tema sebenarnya. Dalam unit pengurusan kubur tu. Mungkin Doktor boleh ceritakan sikitlah tentang tugas hakiki di samping menulis tu. Lagu keinsafan ni lagu sebelum mati lah. Kalau dah mati saya dia kata proses pengemumian lah. Saya yang buat kerja saya ni proses pengubian. Jadi saya melia tanah-tanah perkuburan Islam di seluruh wilayah persekutuan ni. Maka kita urus ni dengan kita buat garis panduan, kita buat SOP dan juga kita urus ipusara dan pengurusan landscape, kebersihan tanah perkuburan yang secara khususnya di TPIRS, Tanah Perkuburan Islam Rawdatus Sakinah, yang hari ini pun telah mendapat pengiktirafan dan juga kunjungan yang tak kunjung henti juga, khususnya pada hujung tahun ni. Dan esok pun kita ada kunjungan daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. 2 hari lepas pun daripada Terengganu dan Majlis Bandaraya Seremban. Jadi urusan kerja kita lebih pada nak membangunkan syiar agama ni. Kalau sebelum ni kubur ni menjadi ruang seram je lah. Buat cerita hantu je lah kubur ni. Tapi Alhamdulillah Jawi bersama Mawib dengan idea yang telah pun dimulakan oleh mantan Menteri Agama dulu, Datuk Seri Jamil Khair, menamakan kubur tu dengan Rawdatus Sakinah, Taman Ketenangan. Kalau Rawdatun min Riyadil Jannah macam pernah dengar apa imam baca doa tu kan. Itu taman daripada taman syurga nanti kat sana. Tapi kat dekat dunia ni kita nak jadikan kubur tu taman ketenangan. Pergi memang tenang. Tapi tuan-tuan kalau pergi Rawdatus Sakinah memang tenang lah. Tenang. Tenang tu sebab ialah suasananya yang kita jaga. Kita tenang tu sebab gambaran atas. Yang kat bawah kita tak tahu. Yang itu dia orang urus sendiri. Yang kita boleh urus yang kat atas saja. Yang kat atas ni nampak landscape-nya tenang dengan susunan batu nisan dan plot-plot kubur yang tersusun tu. Maka itu semua merupakan satu usaha yang sangat baik dan telah pun diiktiraf dan dirujuk oleh banyak-banyak organisasi dan jabatan agama. Mereka ingin melaksanakan perkara yang sama. Jadi pada saya ini satu permulaan. Sentiasa dicontoh itu berlaku pada kubur tanah perkuburan kita. Begitu saja, Ustaz. Okey, saya ucapkan tahniah kepada tetamu kita Dr. Rohaili, yang bukan sahaja beliau menghasilkan lagu yang menjadi kebanggaan kepada jabatan agama, kepada beliau dalam menguruskan tanah perkuburan di wilayah-wilayah persekutuan, yang mana saudara-saudari kepada para pendengar Radio Jawi, tajuk pada hari ini anugerah keinsafan bukan sekadar lagu, tetapi ia memberi kesan kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai rumusan Dr. Rohaili, ada yang kata nak bertaubat ni, taubat ni bukan sahaja disebabkan dosa-dosa kita. Ini nasihatlah yang terakhir Dr. Rohaili terhadap kepada para pendengar Radio Jawi. Nak taubat ni bukan sekadar terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi bertaubatlah atas setiap kewajipan yang tidak dapat kita laksanakan dengan sempurna. Apakah nasihat Dr. Rohaili kepada semua para pendengar lagi sebagai penutup pertemuan kita pada pagi ini? Okey, dalam agama kita dituntut untuk bertaubat dan beristighfar. Dua benda yang berbeza sebenarnya. Istighfar memohon ampun. Astaghfirullahalazim artinya aku minta ampun kepada Tuhan yang Maha Besar. Bertaubat ni Nabi jelaskan, taubat ni an-nadmu taubah.
menyesal tu taubat. Ya, dia satu benda yang agak ke dalam lagi. Kalau istighfar dia mungkin pernyataan atau lafaz ucapan lisan, tapi taubat ni dia merupakan induk kepada istighfar tadi, iaitu rasa kesal. Sebab kadang-kadang ada orang minta maaf tapi dalam hatinya tak rasa pun, rasa insaf. Jadi sebab tu kita kembali kepada keinsafan tu. Sebab tu ya, dalam melaksanakan taubat ni sebenarnya kalau kita perasan lepas sembahyang pun kita kata astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada kalimah wa atubu ilaih sebab dua benda. Istighfar, minta ampun dan taubat. Taubat ni maksudnya lepas buat penyesalan. Lepas buat wajib tu. Ya, lepas buat baik. Sebab apa? Bersama dengan usaha-usaha kehambaan kita serba kekurangan dalam sembahyang. Kadang-kadang sembahyang rangka je. Saya sekarang ni tengah sibuk, kalau kuliah saya ni lebih kepada khusyuk solat. Ya, tulisan saya pun banyak tentang khusyuk solat. Menceritakan bahawa Allah pernah bertanya kepada kita, ya, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampai ke masanya untuk orang beriman ni tunduk dan khusyuk hatinya mengingati Allah. Kita sembahyang kadang-kadang ya, sebab apa? Antara rahsia lepas sembahyang istighfar sebab itulah. Ya. Dada, rangka, badan, fizikal semua ada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ke mana hati kita? Ya. Sedangkan Allah kata ya, dalam surah Taha ayat 14 tu Allah kata fa'budni innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Tuhan sembahan kamu, tak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sujud sembah aku. Wa aqimis solata li dzikri, dan dirikan solat untuk ingat aku. Tapi sejauh mana ingat kita pada Allah? Jadi ini merupakan satu muhasabah. Ya, jadi bersama dengan kekurangan kita dalam persembahan ibadah kita, sebenarnya kita kena banyak beristighfar dan bertaubat sebab memang kita banyak lemah, banyak kurang. Bukan saja dosa yang betul tu nampak kita buat, ya, tapi dalam persembahan taat juga masih banyak yang cacat dan celah. Atas realiti kita hamba, kita lemah, kita kena banyak beristighfar. Dan ingat satu benda yang hebat tentang istighfar ni, yang kita akan jadi kasih Allah. Taibu habibullah. Orang bertaubat terus sayang, Allah jadi kasih dia. Ya, Allah sayang dia terus. Ya. Begitu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang-kadang kita beristighfar dan bertaubat ni bukan kerana dosa, tapi kerana gaya kehambaan kita. Itu yang diperagakan oleh Rasulullah. Yang Rasulullah kata, aku bertaubat dalam satu hadis 70 kali. Ada satu hadis Rasulullah kata lebih daripada 100 kali. Jadi bila mana 100 kali dalam keadaan dia baginda tak berdosa, apa maksudnya? Maksudnya hanya untuk menjadi kekasih Allah. Ya, hanya untuk dekat dengan Allah. Ya, kalau kita tengok budaya orang Melayu kita pun sama. Perasan tak? Siapa pernah pergi istana? Zaman dulu-dulu lah, saya tak sempat. Ya. Perasan tak ucapan seorang hamba rakyat bila datang menghadap pada sang raja ataupun yang sultan? Ya. Tak kira lah sultan mana pun. Dia akan mulakan kata, apa mula cakap dia? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampun. Tengok tu. Ampun tuanku, beribu diampun, sembah patik harap diampun. Tak ada pula raja kata kau minta ampun dengan aku, kau salah apa dengan aku? Kalau raja cakap gitu, sah dia bukan raja. Itu bukan raja. Tapi sebab apa? Ucapan memohon ampun ni, excuse me, minta maaf ya. Minta maaf, takkan kita kata abang salah apa bang, saya minta maaf. Tak. Memulakan bicara dia jadikan kita mesra, dekat dan dikasihi. Khususnya pada Allah Azza wa Jalla. Jadi banyakkan bertaubat, banyakkan beristighfar, ya, dengan sedikit rasa keinsafan yang datang sebagai hamba Allah. Banyak dosa, banyak silap, kita sering berada dalam situasi begitu. Wallahu a'lam. Jadi itu nasihat daripada penulis lirik lagu Anugerah Keinsafan yang kita dengar pada awal temu bual tadi, lebih kurang dalam 30 minit temu bual bersama dengan Dr. Rohaili berkaitan dengan karya yang dihasilkan. Semoga kita sentiasa membiasakan dan juga melazimi ibadat ataupun disebut sebagai ibadat taubat, seringkali beristighfar, solat taubat, walaupun dalam keadaan kita menjalankan kewajipan solat dan sebagainya, lazimi dengan istighfar. Moga-moga ia menjadi salah satu adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita nak memohon ampun. Lazimi perkataan istighfar. Semoga-moga kita tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang sentiasa bertaubat dan jumpa jalan ataupun kembali ke pangkal jalan yang sebenar, di atas track titian siratal mustaqim di sana besok. Dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini memberi manfaat kepada semua. Dan jangan lupa klik like dan share Radio Jawi di facebook.com/radio.jawi, dan insya-Allah
tahun hadapan kita akan perbaiki konsep radio ini. Kita akan pelbagaikan dalam ruangan Spotify dan juga aplikasi Radio Jawi untuk manfaat bersama. Jadi terima kasih sekali kepada Dr. Rohaili. Saya ucapkan tahniah mewakili bagi pihak Radio Jawi atas karya yang dihasilkan dan juga tugas-tugasan yang dilaksanakan di Jawatan Agama Syambulah Persekutuan ini. Moga-moga memberi manfaat dan mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala. Saya tinggalkan kepada anda, kepada semua zikir ini. Semoga kita sentiasa berzikir kepada Allah, sentiasa memperbaiki amalan kita, sentiasa bermuhasabah dan juga mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.